Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto dan juga salam ma'al hijrah tuan-tuan dan puan. Jadi diharap permulaan tahun baru hijrah ni adalah tahun yang rahmat untuk kita semua. Dan untuk kripto juga kita hope ramai yang buat profit lah lepas ni kan, sebab sekarang pun market pun tengah semakin naik. Dan video hari ini sebenarnya saya nak kupas apa yang berlaku dekat US. Sebab sekarang ni di US dia punya Dewan Senat dia tengah kucar-kacir sejak minggu lepas sebenarnya. Dan hari ni ada satu conclusion yang tidak begitu memberangsangkan untuk industri kripto. Dan juga kita nak tengok ura-ura Ethereum boleh mencecah harga sehingga USD 40,000 menjelang Mac 2022. Okay, so sebelum tu kita nak tengok pergerakan market cryptocurrency di CoinGecko. So overall market sangat-sangat bagus dengan Bitcoin dominance pun tidak terlalu tinggi, jadi banyak altcoin dia dapat perform lah. Okay, dan kalau kita tengok yang top 10 ni pun banyak yang naik. Binance Coin, Cardano, XRP. Okay, Dogecoin turun, mungkin perlukan tweet daripada Elon Musk ke Elon Musk dah tak ada pengaruh yang kuat dekat Dogecoin. Wallahu alam. Okay, tapi mostly memang naik. Okay, dan kalau kita tengok for the past 24 hours pun Raven Coin. So siapa yang buat Raven Coin punya mining ni memang untung lah. Raven Coin, Axie Infinity pun tengah dia buat kenaikan. So siapa yang awal-awal beli Axie Infinity semua memang tengah gembira lah kan, sebab tak payah buat trading pun boleh buat duit. Main game pun boleh buat duit. Okay, dan kita tengok yang tak berapa nak perform ni Quan, Helium, Torchain. Tapi yang drop ni tak adalah banyak sangat, setakat 2%, 1%, kecuali untuk yang Quan sampai Torchain je lah yang memang turun mendadak. Tapi the rest of the coin tidak begitu ketara lah. Okay, dan kita pun faham sekarang Bitcoin dia memang cuba nak break 46k. So kalau dia drop sikit, altcoin lain pun akan turut ikut Bitcoin. Okay, so now kita tengok Bitcoin pula tuan-tuan puan-puan. Okay, so ini adalah minggu yang baru. Dan kalau kita tengok ini saya buat dalam monthly, ini bukan weekly tuan-tuan puan-puan. Just saya nak tunjuk lah dia punya pergerakan. So kalau kita tengok, saya keluarkan berus. Okay, so kalau kita tengok sejak kalau kita ambil dari April 2017 dia naik, tapi bila turun tak nampak ketara sangat. Dia turun macam ni, lepas tu dia naik 2019, and then dia seolah-olah pergi sideway. Dia seolah-olah pergerakan dia sideway. Tetapi of course yang rainbow ni naik ke atas, tapi dari sejak 2019 dia pergi sideway, lepas tu dia pecut naik ke atas lah. Okay, so this is the part yang saya nak tunjuk dekat tuan-tuan puan. And then now kalau kita tengok kalau kita tengok pergerakan dia sekarang ni, Bitcoin belum reach to the top lagi tuan-tuan puan-puan. So tengok macam 2019 dia naik sedikit, lepas tu dia drop, tapi drop tak banyak. Paling bawah pun usually dia akan pergi dekat sampai yang putih bawah ni. Ini March ni exception. Sebelum-sebelum ni tak pernah berlaku. March ni exception sebab corona. Sebab COVID, so market memang tak tahu apa nak jadi memang drop kau lah, tapi dia berjaya regain. So ramai yang tanya bila kita nak tengok Bitcoin pergi 20,000. Okay tuan-tuan puan-puan, kalau kita gunakan model ni kalau dia pergi ni lah paling bawah pun 20,000. Kalau sekarang ni ada yang hope 20,000 ni
Mungkin dalam masa terdekat kalau Bitcoin tiba-tiba drop, boleh jadi dia pergi sampai 20,000. Tapi untuk dia pergi 20,000 pun usually dia akan ambil masa yang sangat lama. Okay, so kalaulah as dia goes by kan, sekarang ni memang ada walaupun possibility tu sangat-sangat rendah, tetapi limit dia adalah sehingga 20,600. Tapi kalau contoh kita kata bulan Oktober, contoh bulan Disember, kalau bulan Disember paling rendah dia boleh pergi pun 25,000. 25,000 tuan-tuan dan puan. So kalau ada yang hope, oh boleh tak Bitcoin pergi balik dekat 20,000 dan sebagainya, ini pandangan saya, not a financial advice. Bagi saya 20,000 tu memang sangat-sangat sukar untuk Bitcoin pergi dekat 20,000. 30,000 possible, 30,000 possible. Contohlah kalau ada yang kata alamak tak sempat nak beli dekat 30,000 kan, ada chance tak pergi 30,000? 30,000 ada possible lagi tuan-tuan puan-puan. Kalau dia nak buat drop sampai 30,000 still ada masa, tapi itu pun sampai bila? Sampai March 2022. After that nampak yang bawah ni dia akan jadi semakin atas. Dia akan jadi semakin tinggi. Okay, so that's why saya selalu kata kalau paling senang dollar cost average je, DCA je. Jangan banyak nak tengok harga, nak tunggu dia pergi 20k. Tahu-tahu tunggu tahun depan, rupanya paling bawah dia boleh pergi berapa? Kalau November 2022 45k. Harga yang sekarang 45k ni, kalau tahun depan dia adalah paling bottom. Dia akan jadi paling bottom tuan-tuan puan-puan. Okay, so ini saya nak tunjuk, ini based on logarithmic curve. Based on model logarithmic curve, ini yang saya nampak lah. Okay, so kalau kita tengok pergerakan Bitcoin on the weekly punya chart, kita tengok weekly. Alright, so sekarang ni dekat peringkat on the weekly chart. Oh sorry, saya tak buka ni. Okay, so yang biru ni adalah 21 weekly moving average lah. Okay, oh sorry, saya buka dalam monthly, saya akan tengok dalam weekly. 21 week moving average. So minggu lepas dia memang close atas daripada biru, dan sekarang dia memang tengah trading atas biru ni lah. Hopefully yang biru ni 40k. Kalau sekarang ni 40k, yang line biru ni 40k adalah support level, dan hopefully kalau Bitcoin pergi 40k dia dapat rebound balik. Kita dah tak nak tengok dia pergi bawah daripada biru. Macam tahun-tahun macam sebelum-sebelum ni lah. Once dia dah break yang biru ni, bila dia dah break, dia terus pergi ke atas. Ni contoh lah, ni lepas 2019 ni kan, dia drop sikit, and then corona drop. Once dia dah pergi biru ni dah cross ni, hijau ni, lepas tu dia pergi naik lah sampai yang Mei tu, lepas tu dia drop kan. So biru dengan hijau ni tak pernah bertembung tuan-tuan puan-puan. Walaupun dia drop hari tu 21 dengan 50 exponential moving average, tak pernah bertembung. So sekarang ni dia tengah buat kenaikan, dan hopefully dia teruskan dia punya kenaikan lah. Itu adalah harapan kita. Okay, so kalau kita tengok on the daily chart pula, kalau kita tengok dekat daily ni, all this while, okay, first yang merah ni adalah 200 moving average lah. So kita memang nampak sejak Julai, bila akhir Julai, 28 Julai ni memang dia trade dekat atas, dan dia ada drop. Tapi once dia sentuh yang merah ni, dia tak terus turun bawah, dia terus naik atas balik. So benda ni sangat-sangat bullish, dan pattern yang dia buat pun adalah pattern bullish flag. Okay, so let's say saya padamkan yang merah ni. Now kita tengok 21 and 50 ni tuan-tuan puan-puan. Dia dah break. So last time kita duduk kalut dead cross. Dead cross kan, dia dah buat dead cross, dia turun, and sekarang ni dia start naik balik lah. Okay, so itu memang, ini memang antara benda yang kita sangat-sangat harapkan. Sangat-sangat harapkan. Okay,
So semua ni kalau dia naik dan merah ni pergi dekat paling bawah, dan dead cross ni dead cross ni dekat sini. Dead cross ni dekat sini yang hari tu. Silap. Di mana 50 and 200. Okay, so dead cross ni berlaku di sini sekitar bulan Jun. Dan sekarang ni golden cross hampir berlaku, tuan-tuan puan-puan. Dekat mana golden cross ni? Golden cross ni hijau nak bertemu dengan merah. Hijau ni nak bertemu dengan merah. Kalau ini berlaku, then it's a bullish. So sekarang ni kita hanya perlu menunggu dalam beberapa hari, mungkin seminggu untuk diorang bertemu dan hijau ni naik atas lah. Biru dah naik, 21 dah naik, 50 pun kalau dah naik memang sangat-sangat cantik lah. Okay, so ini antara pergerakan moving average yang kita boleh kita boleh tengok lah dekat market Bitcoin ni. Okay, so sekarang ni saya hanya menunggu bila golden cross tu akan berlaku. Okay, 50 and 200 ni kena bertemu. Okay, all in all yang lain sekarang ni nampaknya macam saya draw line kan yang lepas, 46k ni 46k ni adalah resistance level yang sangat-sangat kuat untuk Bitcoin untuk dia break. Sebab kalau dia dah break 46k ni tuan-tuan puan-puan, kalau dia dah break, maksudnya the next line dia adalah 51k. Sebab apa? Sebab dekat sini tak banyak resistance. Okey lah, ada resistance dekat 50k. Ada resistance dekat 50k. So kalau dia dah break yang 50k ni, and then next tuan-tuan puan-puan, dia dah tak ada banyak halangan dah, then dia boleh test 55k and hopefully dia pergi dekat 60k. So ada yang duk cerita fake out kan. Waktu dia pergi 40k, ada yang kata fake out. Dekat 42k orang yang kata fake out. 44k fake out dan 46k fake out. So actually fake out ni bagi saya bila dia dah sebab target saya adalah 40k, dia kena break 40 ke 42k, which dia dah buat and bila dia bila dia drop hari tu pun dia drop sampai 38k and then dia resume balik dia punya kenaikan. Okay, so bagi saya this is not an not fake out lah. Fake out ada berlaku waktu dekat 42k dia turun, lepas tu dia naik, dia dah naik. Okay, so sekarang ni dia kena break the resistance. Forget about fake out, dia kena break resistance 46k ni. Tapi sekarang ni nampaknya mungkin kita akan mengalami sedikit correction sebab dia dah naik banyak ni. Selalunya kalau 4 kali berturut-turut dia punya candle ni dah cukup baik dah untuk Bitcoin. So mungkin dia akan buat sedikit correction sebelum dia nak melakukan kenaikan balik lah. So katakanlah kita nak predict lah tahap mana dia boleh turun. So kita guna Fibonacci ni. So kalau kita ambil 0.618 which is dia punya golden ratio, probably Bitcoin boleh turun sehingga 43k. 43k, kalau dia sentuh 43k, lepas tu dia buat rebound, sangat-sangat cantik tuan-tuan puan-puan. Sangat-sangat cantik sebab apa? So next kita boleh harapkan untuk Bitcoin break 46k. Okay, so target saya sekarang ni for Bitcoin, maybe dia akan buat sedikit correction, dia akan pergi sampai 43k dan dia boleh dia akan cuba pecut naik atas balik untuk break 46k ni lah. 46k which is the strong resistance for Bitcoin. Okay, so itu adalah chart BTC dengan USD. Dan kita tengok Bitcoin dominance pula. So kalau kita tengok Bitcoin dominance ni, kita nampak dominasi dia semakin naik. Sejak yang Mei hari tu dia menjadi semakin dominan, dan sekarang ni dia tengah nampak macam dia tengah naik balik tuan-tuan puan-puan. Nampak macam dia tengah naik balik. Bagi saya yang ni pun 50-50. Kalau Bitcoin decided to break 46k,
most likely saya rasa dominasi dia akan naik tuan-tuan dan puan. Most likely saya rasa dia punya dominasi akan naik. Tetapi kalau Bitcoin turun sedikit and then dia move sideways, contohnya dia ambil masa lah kan untuk break 46k tu, then most likely saya rasa dia punya dominance akan turun lah. Probably tak turun banyak ni. Maksud saya mungkin dia turun sampai sini 44% macam tu kan. So itu adalah jangkaan saya. Tapi kalau dia decided untuk break 46k, then do expect Bitcoin menjadi semakin dominan. So kalau Bitcoin jadi semakin dominan, kita tak akan tengok kenaikan yang mendadak dekat altcoin lah. Altcoin semua akan relax dulu. Okay, so itu untuk dominance chart. And then kita tengok Ethereum pula. So Ethereum sama juga. Kalau kita tengok dekat pelangi ni kan, Ethereum lebih baik. Ini kita tengok dekat monthly lah kan. So kalaulah ada yang nak beli Ethereum, ada yang kata Ethereum paling bawah boleh pergi sampai mana kan, 533. Kalau dia decided tiba-tiba bearish start dia nak jatuh, dia akan pergi limit 523 and then dia start naik balik lah. Tapi nampaknya Ethereum sekarang ni sangat-sangat solid dengan dia punya upgrade, London hard fork upgrade kan. So pergerakan Ethereum ataupun market Ethereum sangat-sangat positif tuan-tuan dan puan. Dan kita dapat lihat sejak dia drop, yang line putih tengah-tengah ni, which is 50% Fibonacci ni, adalah support level yang sangat-sangat kuat untuk Ethereum. Okay, so ini semakin lama semakin naik, semakin naik. Kalaulah Ethereum decided to go sideways, then probably next year Mei 2022 dia boleh pergi sampai 3000 dekat sini. Kalau dia decided to jatuh pun tahun depan, paling bawah dia boleh pergi 810. Okay, so kalau kita compare Bitcoin dengan Ethereum ni, nampaknya ruang untuk Ethereum untuk naik ke atas ni sangat-sangat limited lah kan. Paling ni pun 8,000, 9,000. Compare to Bitcoin, dia lagi tinggi. Dia punya inilah kalau kita tengok dekat log chart. Okay, tetapi ada orang yang kata Ethereum boleh pergi 40,000. Itu kita nak tengok kejap lagi lepas kita buat technical analysis ni So next kita tengok dia punya, okay, kita tutup dia punya log chart ni. Okay, then now kita tengok daily chart. Okay, so Ethereum punya performance memang sangat-sangat bagus. Cumanya sekarang ni kita kena tahu bahawa, nampak tak, ini adalah dia punya resistance sekarang ni lah. Okay, sebab saya target resistance will be around 3,000, tapi alhamdulillah resistance ni 3,200, extra 200. Okay, so which is very good. Kenapa lah saya letak 3,000? Sebab waktu dia jatuh pun dia cuba nak break 3,000 tapi tak dapat. Tapi yang ni dia dapat break 3,000, cuma dia stuck dekat 3,200 lah. Dia stuck dekat 3,200. So kalau kita tengok sebelum ni pun, Ethereum last dia punya resistance pun 2,400, 2,500 ni kan. Ini sekitar April, and then dia start naik. Dia naik 3,000 ni tidak menjadi satu resistance level. Waktu dia naik starting bulan April ni, 3,000 ni tidak menjadi resistance level yang ketara untuk Ethereum. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini, ni tak ada resistance. Terus sampai 3,500 baru kita nampak ada satu resistance. 3,500 ni kita boleh tengok sedikit resistance lah, sedikit resistance kat 3,500. So katakan Ethereum break 3,200, most likely saya jangkakan 3,500 ni akan menjadi resistance lah. Sebab sebelum ni 3,500 ataupun 3,600 ni adalah satu resistance yang kuat. Okay, dan kalau dia break 3,500, then next target dia adalah 4,000.
3,100 ke 44,000 lah. Okay, so Ethereum dia dah break ni. Next dia kalau dia dah break 3,200, saya jangkakan tuan-tuan dan puan, easily dia boleh pergi dekat 3,500 untuk dia cuba break 3,500. Tapi sekarang ni it's a 50-50 sebab kita pun faham Ethereum ke mana-mana coin dia akan ikut Bitcoin. So Bitcoin dia tengah sangkut dekat 45k ni nak break. Ethereum pun dia tengah sangkut dekat 3,100 3,200. Kalau Bitcoin pecahkan 46k, Ethereum pun akan pecahkan yang ni dengan mudah. Ethereum pun akan pecahkan. Tapi kalau Bitcoin decided untuk drop kan, dia buat correction, Ethereum pun akan buat correction. So jangkaan saya untuk Ethereum for short term, untuk short term kemungkinan besar dia akan buat correction lah. So let's say kita nak buat prediction berapa kalau dia buat correction, berapa dia boleh turunkan. Okay, so ini kita ambil dari yang dari 1,700 lah dia ni, sebab memang berturut-turut dia naik kan. So kalau dia buat correction, dia pernah buat correction sampai 2,800 lebih dekat 0.786. Satu lagi, this is the golden ratio lah, 0.618, sekitar 2,647. Okay, so target kalau buat correction dia pergi sekitar 2,600 lebih, dan hopefully dia tak turun lagi. Sebab kalau dia pergi kat 0.618 and then dia naik balik ke atas, it's a very healthy move lah untuk Ethereum. Dan kita tengok performance Ethereum dengan Bitcoin. Okay, so macam kita tengok, ini based on Livermore, dulu kita pernah bincang. Ethereum tengah buat dia trading dalam segitiga ni. Ni lebih pada descending triangle ni. And then dia start naik. Dia dah break benda ni. So nampaknya Ethereum lebih dominan daripada Bitcoin. Walaupun hari ini Ethereum pun drop, Bitcoin pun drop, nampaknya Ethereum punya drop tu lebih kurang. That is why Ethereum masih lebih dominan lah. Dan katakan due to all this London hard fork dan sebagainya, Ethereum terus naik dan naik, then kita boleh jangkakan dia akan naik lagi tinggi lah. So kalau kita zoom out, nampak tak? So kalau kita zoom out, ini last dia punya ni kan, and then dia drop. So kalau dia pick up balik, next target dia kita boleh tengok dekat sini tuan-tuan puan, dekat sekitar 0.97 ataupun 0.1 lah. Maksudnya 0.1 Bitcoin equals to 1 ETH lah. So ini adalah next target kita. Dan seterusnya dekat sini 0.12, paling maksimum dulu pun dia pernah pergi 0.15 per Bitcoin. Okay, so nampaknya Livermore punya movement ni masih lagi kekal. Tapi kalau let's say lah kan, tiba-tiba Ethereum tak naik banyak, Bitcoin dominate balik, then dia akan probably masuk balik dalam line segitiga ni, and mungkin dia masuk balik dekat sini lah. Okay, then Livermore punya diagram ni won't be takkan valid lagi. Okay, so itu adalah sedikit sharing on the technical analysis. Okay, so now sebelum saya bercerita tentang isu infrastructure bill ataupun rang undang-undang infrastructure, nak tengok Ethereum ni, kenapa orang duk kata dia boleh pergi dekat 40k. First thing first, saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan, sejak London hard fork upgrade, so dia ada tunjuk berapa banyak fees yang mana dulu sebelum burning ni dia pergi dekat minus kan. Ini adalah fees yang dulunya pergi dekat minus, sekarang dibakar. So total yang dibakar lebih kurang 20,000 Ethereum dalam berapa ni? 64 juta tuan-tuan puan-puan. 64 juta supply telah pun dikeluarkan daripada market melalui Ethereum burning ni lah.
Okay, so dekat Etherscan ni kita boleh tengoklah sedikit data tentang Ethereum punya burning ni. So maksudnya dia still inflationary. Inflation maksudnya apa ni, dia punya supply still meningkat, cuma dia tak meningkat macam dulu. Dia punya peningkatan tu diperlahankan. Nah, bila demand jadi lebih tinggi, harga akan boleh naik lah. Okay, macam Bitcoin, dia dah ada fixed supply, so that's why we call it deflationary. Okay, so kalau kita tengok hari ni largest burn dalam 20 Ethereum lah. Ini just on fees. So ini kalau tuan-tuan puan-puan buka, dia akan tunjuk semualah all this thing. Sejak dia buat hard fork ni, berapa banyak total burn fee. So sejak dia start Ogos 5 ni kan, dah banyak dah dia burn, and dia akan terus burn, and kita nanti bila kita semakin lama, dia boleh pergi sampai billion dollar lah just in fees. Okay, so ini adalah jumlah gas. So ni ini base fee. Kan dulu saya kata dia akan ada satu base fee. Base fee ni tak bermaksud dia punya harga dia kekal. Ni GW dia punya unit ukuran dia tak bermaksud dia kekal, tetapi benda ni boleh predictable. Sebab apa? Bila demand tinggi, of course dia punya base fee dia naik. Bila demand rendah, base fee dia akan semakin turun. So dengan cara ni kita boleh expect lah. Okay, so sekarang demand harga tengah drop, demand tengah kurang, so base fee dia pun rendah sikit. Kalau demand tinggi, dan base fee dia tinggi lah. Ni pula minus. So kadang-kadang kita nak lancarkan ataupun nak cepatkan transaction, so kita boleh bagi tips dekat minus. So minus ni dia kita boleh tengoklah berapa banyak tips yang mereka dapat untuk prioritisekan kita punya transaction. So ini basically dia punya data-data lah. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok dekat Etherscan. Apa yang penting, highlight dia adalah kita boleh tengok berapa banyak fees yang burn. So kita boleh tahu ini adalah supply dulunya adalah supply, sekarang dia tak masuk dalam supply dekat exchange ke atau mana-mana. So ini akan meningkatkan demand. So tuan-tuan puan-puan, inilah dia. So dekat option market, Ethereum punya option market, ada yang letak strike price sehingga 50,000 per Ethereum, 50,000 USD per Ethereum. Okay, so ini banyak hijau, maksudnya call. Call ni maksudnya lebih kurang sama dengan buy lah kan. Put ni lebih kurang sama dengan sell. Ini dekat option market tuan-tuan dan puan. So market expire pada Mac 2022. Dan strike price dia boleh pergi sampai 50k ke 40k. Maksudnya diorang bet by Mac 2022 dia boleh pergi sampai 50 ke 40k. Dan orang yang letakkan strike price ni bukan investor biasa-biasa tuan-tuan dan puan. Ini adalah institution investor. So ini adalah diorang punya target lah kan. Yang merah ni is a put, which is lebih kurang macam sell. Call ni lebih kurang macam buy lah. Okay, so paling ni 4,200. So paling tinggi call option adalah 40k, 50k ni tuan-tuan puan-puan. Okay, dan kedua tertinggi adalah mungkin sekitar 7,000 kot. 7,000 7,000 macam tu lah rasanya. Okay, bagi saya 7,000 ni is something mungkin very achievable. Okay, 7,000 by March 2022 ni something achievable. Tapi kalau dia pergi 40-50k memang tak terjangkau. Tapi diorang seolah-olah memang yakin. Sebab nampak data tunjuk 12,290 contract of the 50,000 call expiring in March. And ni most of the volume came through Paradigm, mostly institution traded 12,000 contract dalam 40,000 ke 50,000. Institution tuan-tuan puan-puan, bukan pelabur-pelabur retail, bukan pelabur-pelabur kecil. Ini pelabur-pelabur besar, memang dia orang letak buy call
40,000 50,000 strike price dia. So kita ada dalam masa berapa? 6 bulan, 7 bulan. 7 bulan probably Ethereum pergi 40 ke 50,000. Kalau tanya saya, memang saya pun paling tinggi saya predict pun 10 to 20k, 10 to 20k. Tapi nampaknya mungkin dengan London hard fork, mungkin dengan Ethereum 2.0 mereka menjangkakan akan pergi ke 40-50k. So kita tunggu tuan-tuan puan-puan. Ada 7 bulan, ada 7 bulan. Siapa yang nak kumpul Ethereum boleh kumpul. Ini bukan financial advice, saya hanya tunjukkan apa yang predicted by institution, 40 ke 50 ribu per Ethereum. So siapa yang nak kumpul sempat lagi sebelum Ethereum jadi sama mahal dengan Bitcoin. 40-50 ribu ni adalah harga Bitcoin sekarang tuan-tuan puan-puan. Maksudnya dalam masa 7 bulan lagi harga Ethereum menjadi seperti harga Bitcoin sekarang. So kalau harga Ethereum jadi 40-50k, wallahualam Bitcoin boleh jadi berapa kan? 300,000? 300,000 kan? So anything is possible dalam crypto. Dan seterusnya kita nak bincangkan tentang isu di Dewan Senat US Infrastructure Bill. So sebenarnya tuan-tuan puan-puan, infrastructure bill ni adalah sesuatu yang tidak dijangka oleh mana-mana pihak. I mean infrastructure bill tu memang benda yang common, akan dibincangkan di peringkat Dewan Senat kan. Dewan Senat macam kita ada Dewan Negara, kita ada Dewan Rakyat. Sama juga sana Dewan Senat, and then orang kata House of Representative, macam wakil rakyat dia lah kan. So dalam infrastructure bill ni biasa orang akan bincang lah pasal kemudahan awam. Contoh nak buat sistem pengangkutan, sistem perairan, benda-benda infra. Tapi kripto dimasukkan dalam bil secara tiba-tiba. Yang masukkan ni adalah Senator Rob Portman. So Rob Portman ni dalam konteks kronologi ni adalah orang jahat. Dia adalah villain dalam untuk kripto holders ni kan. Geng kripto ni, so Rob Portman adalah the bad guy. The good guy is the Senator Loomis and gang lah kan, Loomis and gang. So tiba-tiba dia masukkan, dia masukkan. Sebab dia masukkan adalah nilai rang undang-undang ataupun bil ni. So bil maksudnya rang undang-undang okey. Nilai bil ni adalah sekitar 1 trilion. Dalam tu ada macam-macam lah kan. So kripto pula diorang jangkakan mereka boleh mengutip cukai kripto sebanyak 28 bilion dan atas dasar itu dia masukkan ke dalam bil ni. 28 bilion ni tak ada siapa tahu apa unjuran ataupun mekanisme yang menunjukkan bahawa ada sebanyak 28 bilion duit yang tidak dicukaikan. So diorang main come up with the figure. Tak ada siapa tahu 28 bilion ni macam mana diorang kira. Tengok-tengok dah ada dalam bil tu. Okay. Dan dia akan dia sebenarnya akan mengubah in terms of tax reporting requirement lah. Okay, untuk kripto. Di mana macam contoh kan, kalau any trading ke apa kita buat ni akan ada taxation lah, akan dicukaikan. So dalam konteks ni, apa yang dia buat adalah dia classify setiap entiti yang terlibat dalam transaksi kripto ni custodial atau non-custodial. Custodial ni macam exchange, non-custodial ni macam yang wallet lah. Macam kalau kita guna Trust Wallet kan, and then kita gunakan MetaMask, yang mana private key tu kita simpan, itu non-custodial. Even transaksi yang tu pun diorang classify as broker. Itu yang menyebabkan ramai geng-geng kripto marah. Okay, semua entiti diklasifikasi sebagai broker dan mereka perlu menghantar maklumat pelanggan ke dia punya IRS lah. IRS ni ibarat LHDN lah, LHDN dekat US. Okay,
So sebab dia classification ni tidak tepat, so ramai yang marah. Contoh broker, macam dalam normal market, sesiapa yang yang jadi broker lah, macam exchange ke ataupun yang ada servis sebagai broker, contoh yang hedge fund manager ke apa ke kan, itu betul mereka adalah orang tengah, itu adalah broker. Tapi dalam kripto, kita tak boleh sewenang-wenangnya membrokerkan semua orang. Broker ni ayat sensitif dekat Malaysia, saya faham. Tapi contoh macam kita kan, kita buat mining kan, tak budak contoh budak sekolah buat mining, dia tengok dia guna Brave, then kita dapat BAT token, it's a form of mining. Ataupun Theta, buka Theta punya ni, it's a form of mining. Tengok-tengok kena hantar maklumat dekat LHDN. Berapa sen je lah kan dapat dari T-Fuel tu kan, kena hantar dekat LHDN. Ibarat macam tu lah dekat sana pun. So diorang tak puas hati. Kenapa software developer, miners, yang handle node kan, node validator, semua ni dia jadikan sebagai broker. So dia kata benda ini tidak tepat. So itu yang ramai yang marah, geng kripto. And some of senator-senator yang baik ni, yang pro kripto ni, mereka membantu untuk menentang syarat tambahan. Orang kata dalam bahasa Inggeris provision dalam infrabil lah, provision yang melibatkan kripto. So apa yang berlaku adalah next, senator ni geng baik Cynthia Lummis and geng ni, geng yang pro kripto ni, diorang tak sokong lah syarat tambahan tu, di mana pergi brokerkan semua orang kan, brokerkan semua orang. Dia kata dia punya terminologi tu bermasalah. Dia kata part bayar cukai tu tak ada masalah kan. Contoh nak charge Coinbase bayar cukai, Binance, diorang buat duit berbilion-bilion, memang patut diorang dicukaikan. Tuan-tuan puan, saya pun bersetuju macam Binance kena bayar cukai ke, Coinbase bayar cukai tu memang patut. Tetapi kalau dia nak minta yang ada, contoh kita gunakan MetaMask semua ni untuk bayar cukai just untuk gunakan wallet ataupun hantarkan maklumat-maklumat pelanggan, tu tak logik. Macam exchange, dia simpan maklumat-maklumat kita register dan sebagainya. Tapi kalau kita buat wallet sendiri ke, protokol blockchain sendiri ke, macam mana kita nak hantar all this maklumat, sebab kita tak ambil pun maklumat-maklumat pengguna. So benda tu tak fair. Okay, so itu yang dia kata, dia bagi cadangan lah dalam provision tu kan, dalam syarat tambahan tu, untuk mengecualikan miner, software developer, node validator dan macam-macam lagi lah kan. Dia hanya kata fokus dekat exchange ataupun yang memang jadi orang tengah macam OTC Desk ke dan sebagainya. Dan Senator Portman pun dia dengar kan, lepas tu dia punya game pun macam mengalah lah. Dia kata okey lah, dia bersetuju and dia nak buat nak proceed untuk lakukan undian. Tiba-tiba White House masuk campur, tuan-tuan dan puan. Ini kita panggil pintu belakang ni. Pintu belakang, strategi pintu belakang yang White House guna. Dan of course Janet Yellen ni memang dah lama berbulu dengan cryptocurrency, Bitcoin dan sebagainya. Dia marah kenapa Portman ni mengalah kan. Dia marah sebab dia kata kalaulah kita keluarkan all this miner, software developer, node validator, hasil cukai ni akan berkurangan sebanyak 5 bilion. So macam asalnya diorang punya projection 28 bilion ni kan, dia akan berkurangan sebanyak 5 bilion kalau buang semua-semua ni. So dia kata yang ni, yang geng-geng ni pun perlu dimasukkan, miners ke, software developer, node validator ni masukkan supaya tak kurang 5 bilion kan. So geng kripto ni sekarang dah sedar dengan permainan geng Portman, dah sedar dengan permainan White House dan sebagainya. Bukti dia tuan-tuan puan-puan adalah ni, White House ni statement dekat Twitter diorang share secara rasmi. Diorang punya spokesperson kata mereka menyokong amendment yang dibawa oleh Senator Warner, Portman and Sinema, tak tahulah nak sebut macam mana. Mereka menyokong, maksudnya White House diorang tidak berkecuali, tuan-tuan dan puan. Diorang tidak berkecuali. Diorang terus bagi tahu Portman punya cadangan ni yang baik, di mana nak masukkan semua miner, software developer semua ni kan. Maksudnya diorang memang sokong apa yang Portman buat lah kan, senator tu. So dekat sini kita dah nampak dah White House memang nak screw kripto lah kan, lebih kurang macam tu.
Then bila dah sedar permainan ni kan, so dekat Twitter tuan-tuan puan-puan memang dahsyat kempen di mana call senator ni, di mana setiap orang dekat US ni yang geng-geng kripto ni untuk call senator dan bagi tahu untuk sokong Senator Cynthia Lummis and the gang lah kan. Diorang diberi tekanan senator lain ni. So bila geng Portman, maybe White House nampak, alamak, rupanya kripto punya Twitter ni, dekat Twitter ni memang dahsyat. Diorang tengah hentam hentam Joe Biden, hentam White House, hentam semua ni lah kan. And diorang memang nampak support yang diorang bawa untuk geng-geng Cynthia Lummis ni sangat-sangat solid. Banyak, even Elon Musk, Jack Dorsey kan, semua sokong Lummis punya proposal. Portman punya proposal diorang memang hentam lah kan. So Elon Musk pun join dalam perjuangan ni. Walaupun senakal-nakal Elon Musk kan, tapi bila bab-bab nak yang membawa keburukan untuk kripto, dia tetap defend juga. Itu kita kena akui tuan-tuan puan-puan. Okay, then geng Portman pun dia mengalah. Lepas tu dia compromise lah, di mana geng Portman dengan geng Lummis ni diorang bincang, and then diorang pun buat tafsiran broker tu, and dia kata okay, ini adalah tafsiran yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak, sebab dua-dua belah pihak pun bawa cadangan yang berbeza. So and then dia akan buat pengundian lah. So geng kripto pun tengok okay lah, dah ada macam satu persetujuan and nampaknya lebih baik. Tetapi ada something yang happen, dan sebelum tu saya nak tunjuk dekat tuan-tuan puan-puan apa yang kandungan dia dari asal So the first the first thing, ini apa yang terkandung dalam infra bill tu, yang mana penakrifan broker ni dia kata any person regularly provide any service or application even if non-custodial. Non-custodial ni macam kita ada pegang Trust Wallet ke dan sebagainya, and even Ledger Hardware Wallet dan sebagainya, to facilitate transfer of digital asset including decentralized exchange or P2P marketplace. Any transaction, memang dia kata semua ni perlu dihantar report cukai. Memang tak logik. Then next what happen? Geng Lummis ni diorang bagi tahu penafsiran dia. Dia kata untuk broker inilah penafsiran dia, A, B, C. So A ni mana-mana yang buat validating transaction tu tak boleh diklasifikasikan sebagai broker. Mana-mana pihak yang jual hardware atau software yang mana ada private key lah, macam wallet kan, kita punya wallet dan sebagainya, perlu dikecualikan. Dan yang ketiga adalah software developer yang build all this digital asset dan sebagainya, perlu dikecualikan daripada takrifan broker. Ini cadangan yang sangat bagus. Geng-geng kripto semua fully sokong cadangan ni, cadangan penambah baikan ni. Then Portman tiba-tiba, ini yang lawak ni, lepas White House bising, tiba-tiba dia letak proof of work pula. Dia kata hanya proof of work, ataupun senang cerita Bitcoin miners, Dogecoin miners yang menggunakan proof of work consensus ni, mereka lah yang akan dikecualikan. Yang buat proof of stake ke, proof of intelligence ke, proof of authority ke, kan ada banyak consensus mechanism. Setiap crypto project ada consensus mechanism dia kan. Itu semua adalah broker. So orang marah lah, orang kata apa hak kerajaan untuk pilih teknologi mana yang patut dicukaikan dan teknologi mana yang tak patut dicukaikan. Benda ni tak logik. Kenapa proof of work kena exclude daripada dicukai, tapi proof of stake tiba-tiba kena cukai? Apa kaitan consensus mechanism dengan percukaian? So orang bising lah, dan orang pun memang kan telah bodoh lah kan, yang Portman and the gang pergi tiba-tiba buat cadangan. Sebab cadangan ni dia tiba-tiba letakkan. Mula-mula setuju dengan cadangan geng-geng yang Lummis ni, tiba-tiba last minute sebelum pengundian diorang masukkan cadangan bodoh ni. Okay, so orang bising kan. Dan apa jadi? Then Portman dia ubah, dia kata okay lah fine, buang
proof of work, tapi hanya A and B. Yang asalnya yang C tu memang tak ada lah. Yang part yang software developer tu memang tak ada. Memang tak ada. Diorang still consider as a broker. So geng crypto pun macam tak puas hati, tapi dia macam lega lah. Okay lah, at least yang buat proof of stake ke apa semua ni pun memang dah dikecualikan kan. Okay. And then dia ubah balik. Ni tak ada apa-apa. Tiba-tiba dia pergi ubah balik. Dia letak apa? Dia kata hanya proof of work and proof of stake sahaja dikecualikan. Yang lain semua kena. Maksudnya kalau ada proof of authority ke, proof of burning ke, consensus lain semua kena. So orang kata, orang marah balik lah, apa bodoh ni, tiba-tiba mula-mula kata mining je, sekarang mining or staking. Nampak macam ada something hanky-panky yang diorang tengah buat. So lagilah dahsyat orang marah dekat Twitter kan. Portman and the gang memang kena lah, kena kau-kau kan. Lepas tu dah kena kutuk-kutuk. Dan waktu cuti hari tu, dia duduk bincang. Geng Portman dengan geng Loomis ni bincang. So asalnya kalau kita tengok Loomis, dia bawa ada 3 A, B, C kan. Tapi apa yang jadi bila bincang bahagian C tu dia orang remove. Maksudnya yang C yang ibarat all this protocol developer, software developer pun dimasukkan dalam provision tu, tidak dikecualikan. Hanya yang buat validation ataupun yang buat selling hardware wallet atau software wallet ni, mereka ni yang dikecualikan. So geng crypto pun memang tak puas hati lah kan. Sebab asalnya 3, tapi satu tu buang. Tapi dia rasa okey lah daripada duduk merapu letak proof of work, proof of stake kan. Then semalam ke pagi tadi diorang pun buatlah pengundian. Syarat pengundian ni adalah semua senator kena bersetuju, kena sepakat setuju terhadap cadangan persetujuan ni kan, yang penambahbaikan ni. Kalau satu senator tak setuju, then penambahbaikan ni cancel. Dia akan pergi balik dekat yang asal punya, takrifan asal ni, di mana semua adalah broker. Dan inilah yang berlaku tuan-tuan puan-puan. Ada satu senator ni, nama dia Richard Shelby ni, dia tak bersetuju. Tujuan dia tak bersetuju adalah tuan-tuan puan-puan, sebab apa? Sebab dia dulu nak buat amendment dia sendiri sebanyak 50 bilion dekat defense spending, military So sebab dia tak dapat buat amendment tu, dia tengok Loomis dengan Loomis ni semua dapat buat amendment, dapat buat cadangan kan. Tapi dia pula tak dapat buat cadangan untuk 50 juta dia punya defense spending tu. Jadi dia pun tak bersetuju. Dia pun tak bersetuju sebab dengki. Dan untuk pengetahuan, dia bakal retire end of this term. Jadi dia tak kisah pun pasal kripto. In fact, most of the senator, diorang tak kisah pasal masa depan, pasal kebaikan rakyat dan sebagainya. Tak. Ini pun 50 juta ni, 50 bilion ni kemungkinan dia nak songlap ni. Mesti ada cara. Diorang pakai defense contractor dan sebagainya kan. Ni channel kripto, bukan channel defense, tapi lebih kurang lah kan. So dia tak kisah pun pasal kripto, masa depan, pasal teknologi kan. Dan untuk pengetahuan, dia pun dah umur 89 macam tu. So orang semua duk marah lah, kau dah tua-tua ni, dah tak boleh menjamin masa depan generasi seterusnya, tetapi duduk mengacau just semata-mata sebab ada pangkat senator. So biasalah, kadang-kadang bila orang tu dah tua sangat tu, bersara lah. Jangan ini merajuk. Dekat negara kita pun ada juga kes merajuk, letak jawatan, hilang kerajaan. So benda-benda macam ni patutnya dielakkan. Sedar diri. So ini adalah pengajaran untuk kita semua tuan-tuan puan-puan. Sebab apa saya share pasal infrastructure bill ni? Lambat laun dia akan datang juga dekat parlimen, akan datang juga dekat Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara Malaysia. Kemungkinan besar. Sebab selalunya macam tu. Kalau dia start dekat US, sekarang ni dia dah masuk peringkat ibarat parlimen US, it's just a matter of time. Mungkin tahun depan, mungkin lagi 2 tahun, mungkin lagi 3 tahun. Benda ini, senario ini boleh berlaku di Malaysia. Sebab tu saya
cover benda ni untuk tuan-tuan puan-puan, sebab tuan-tuan puan-puan boleh ready. Boleh ready sebab apa? Sebab kita adalah netizen. Kita adalah netizen and kita kena prepare if this kind of thing happens. Macam mana US dia pergi takrifkan semua sebagai broker, wallahualam, kita tak tahu apa akan jadi dekat Malaysia, tetapi at least kita boleh ada satu sample case apa yang berlaku dekat US. Even US pun ada spoiler dia juga, yang senator ni kan tiba-tiba duk halang sebab dengki. Sebab dengki. So the whole perbincangan seminggu duk bincang, ubah tu ubah ni, habis invalid semata-mata kerana seorang tua, senator tua yang dengki. So dengki ni bukan dekat Malaysia je tuan-tuan puan-puan. US pun dengki dia ni sampai kripto pun terjejas. Okay. So persoalan saya ni sekarang ni adalah, punyalah penting teknologi blockchain, even cryptocurrency kan, sangat fundamental, sangat orang kata influencing kan, boleh mempengaruhi kehidupan. Kenapa dia dimasukkan dalam rang undang-undang dekat infrastructure bill ni secara last minute? Dan untuk dapatkan kelulusan infrastructure bill ni selalunya senang je. Dia maksudnya selalunya okey je. Tapi kripto yang hanya bawa dalam 50 bilion daripada whole 1 trilion tu berjaya hold the whole infrastructure bill. Betapa kuatnya impact cryptocurrency. So jawapan kepada persoalan ni adalah digambar ni tuan-tuan dan puan. Itulah Janet Yellen dan belakang tu adalah buy Bitcoin. So ada orang ni yang nampaknya berbulu dengan cryptocurrency. So itulah dia tuan-tuan dan puan, sedikit sharing. Dan kita of course kena prepare sebab apa? Mode regulation tu dah start. Dia dah start dari China. Tapi China of course dia bukan negara demokrasi. Dia saya pun tak faham sistem apa China guna. Tapi tak ada bincang apa-apa, terus dia start shutdown. Okay, itu dia buat secara brutal. US pula dia buat secara halus, secara pintu belakang. Saya guna ayat pintu belakang. Dia guna secara pintu belakang, dia guna White House untuk pressure dan sebagainya. So dua-dua kerajaan besar ni sentimen dia adalah tidak supportive terhadap kripto. Tidak supportive terhadap kripto. Cumanya US yang bagusnya boleh bawa bincang, and yalah all this influencer dekat Twitter dan sebagainya dapat menyuarakan pandangan, and dia tak adalah bawa efek yang sangat drastik dekat market. Sepatutnya market jatuh sebab yalah the whole cadangan penambahbaikan tu gagal. That means the infrastructure bill pasal kripto ni tidak favor kepada industri kripto. Tetapi market tidak kisah. Market tidak kisah. Ini yang bagusnya Bitcoin. Market kripto adalah kadang-kadang, yelah kita nampak bila Elon tweet dan sebagainya, whale duduk tekan harga, dia drop dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bila bab melawan dengan authority yang zalim. Ini zalim. Apa yang China buat zalim. Apa yang US buat pun sebenarnya zalim. So di sebalik kezaliman ni, Bitcoin dia akan mampu bertahan dan dia boleh tunjukkan jari tengah kepada kerajaan US hari ini. Kerajaan China dia dah tunjuk jari tengah, dia berjaya survive. Diorang cuba tekan pergi 20k, dia stay dekat 30k. Dan sekarang bila kerajaan US pun cuba nak kacau market kripto, dia tunjuk jari tengah dengan tidak turun drop kau-kau and berjaya maintain 45k tuan-tuan puan-puan. So ini akan menyebabkan all this senator ke, orang-orang yang anti kripto dekat kerajaan US ni jadi semakin tak keruan lah. Okay, sebab kebanyakan mereka ni mungkin tak pernah gunakan Bitcoin. Mungkin diorang ni dah hidup senang lenang, diorang dah ada kekayaan untuk 7 generasi dan sebagainya. Jadi dia tak kisah pasal benda ni. Hanya orang yang yang berfikir untuk kebaikan masa depan je, mereka akan menyokong blockchain, mereka akan menyokong kripto. So
ini diharap tuan-tuan puan-puan dapat tengok dia punya big picture. Sekarang Bitcoin ke kripto ke bukan level-level budak-budak dan sebagainya. Ia dibincangkan di peringkat perundangan, di peringkat ibarat parlimen, di peringkat parlimen dekat US tu kan, dekat House of Congress. So next step ni adalah dia memang gagal dekat peringkat Dewan Senat, tetapi perjuangan diteruskan di House of Representative. Ini di mana yang ada wakil-wakil rakyat, di mana geng-geng kripto dia boleh ugut lah. Kalau kau tak undi, kalau kau tak undi bil ni yang untuk bawa perubahan untuk kripto, kita orang takkan undi kau. Kempen tu dah start dah. Kempen untuk pressure wakil-wakil rakyat untuk support kripto, untuk jadi pro kripto tu dah start. So nanti kita akan tengoklah lepas ni siapa pula anti kripto dan siapa pula pro kripto dalam White House. So kalau dekat White House, dia punya fight dia mungkin jadi lagi dahsyat, and kita akan tengok adakah market akan react terhadap apa yang berlaku. Pagi tadi dia drop sikit tapi tak banyak. So memang Bitcoin sangat-sangat solid lah, walaupun kerajaan US secara halus cuba nak patahkan tangan Bitcoin. Gitu. Okay. So itu saja daripada saya. Siapa yang belum subscribe lagi, boleh subscribe. Diminta untuk like, komen dan share untuk video kripto yang seterusnya. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam kripto.